Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang Sabah, yang mana KL City menang 2-0 hasil jaringan dari Romel Morales. Tahniah untuk Romel kembali dalam senarai penjaring gol untuk pasukan KL City. Dan pada perlawanan ini, apa yang boleh saya katakan, kedua-dua pasukan boleh saya katakan bermain dengan agak baik. Sabah mempunyai ball position yang baik, tetapi sayang di attacking third mereka agak tumpul. Manakala pasukan KL City lebih memfokuskan untuk bermain secara direct football dan melakukan counter attack serta memanfaatkan peluang-peluang daripada segi free kick ataupun set pieces yang ada. Jadi itulah perbezaan antara kedua-dua tim. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan pasukan, ulasan perlawanan inilah. Saya akan mulakan dengan pasukan KL City. Apakah kelebihan dan juga kekuatan pasukan KL City ni yang boleh kita puji untuk perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang boleh kita puji adalah mengenai corak permainan KL City yang menerapkan counter attack. Yang mana pada perlawanan ni memang kita nampak KL City banyak menyerang melalui counter attack apabila mereka berjaya untuk mematahkan serangan pasukan Sabah di bahagian kotak penalti ataupun di bahagian tengah. Maka pasukan KL City akan terus supply bola ke hadapan dengan melakukan long ball mencari target man mereka, iaitu Romel Morales. Banyak gerakan-gerakan tersebut berlaku lah pada perlawanan semalam, dan hasilnya gol kedua pasukan KL City juga adalah melalui clearance ataupun counter attack yang dilakukan dengan mencari Romel Morales di hadapan, dan disebabkan kesilapan pertahanan pasukan Sabah sedikit pada minit-minit itu, iaitu Dominic Tan yang sedikit alpa menyebabkan Romel Morales berjaya dapatkan bola dan menjaringkan gol kedua untuk pasukan KL City, terus menjamin kemenangan kepada pasukan KL City untuk membawa pulang 3 mata pada perlawanan semalam. Itu yang pertama, mereka punya corak permainan counter attack dan juga direct football serta long ball untuk mencari target man itu adalah kunci kemenangan pasukan KL City selepas mereka berjaya mematahkan serangan pasukan Sabah di bahagian tengah ataupun di dalam kotak penalti. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan, KL City juga berjaya untuk memanfaatkan Romel Morales daripada segi set pieces, yang mana kita boleh tengok gol Romel Morales yang pertama adalah mengenai tandukan yang dilakukan, hantaran yang dilakukan oleh Paulo Josu. Jadi untuk pasukan yang akan bertemu dengan KL City ni perlu berhati-hatilah. Mereka bermain dengan direct dan juga long ball serta menerapkan counter attack, dan dalam pada masa yang sama mereka juga mempunyai kelebihan daripada segi set pieces. Sebab apa? Mereka ada free kick taker yang bagus, iaitu Paulo Josu. Mereka ada target man yang bagus, iaitu Romel Morales. Jadi benda ni perlu dititik beratkan untuk pasukan-pasukan lawan yang akan menentang KL City pada perlawanan seterusnya. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang KL City ni, tentang goalkeeper mereka, iaitu Kevin Ray Mendoza. Yang mana Kevin Ray Mendoza bermain dengan sangat-sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Beliau menunjukkan satu performan yang bagus, berjaya menafikan ataupun membuat double save kepada pasukan KL dan menyelamatkan pasukan KL daripada dibolosi lah pada perlawanan semalam. Memang sangat-sangat cemerlang lah, and itulah boleh saya katakan untuk pasukan KL City pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga, perkara ketiga yang boleh saya puji. Dan yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan KL City adalah tentang defense department pasukan KL City yang diketuai oleh Giancarlo dan juga Irfan Zakaria. Mereka bermain dengan sangat-sangat mantap defense pasukan KL City daripada segi man marking, daripada segi close ataupun compact. Mereka berjaya tutup ruang dan mereka tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Sabah untuk bertindak ataupun bergerak bebas dan juga masuk dalam kotak penalti untuk melakukan percubaan. Jadi memang mereka sangat compact, berdisiplin, pembacaan game yang bagus, bola tinggi memang mereka boleh challenge. Mereka tak bagi ruang langsung untuk pemain-pemain Sabah cuba masuk ke dalam kotak penalti. Okey, itu yang saya boleh cakap untuk kekuatan pasukan KL City pada perlawanan semalam. Dan untuk pasukan KL City tentang kelemahan. Untuk tentang kelemahan mereka boleh dikatakan mereka patut, bukan kelemahan lah, mungkin saya mengharapkan kepada KL City adalah mereka lebih berani untuk bermain dengan corak serangan yang berpaksikan kepada bahagian tengah. Sebab apa? Sebab mereka ada player yang versatile seperti Declan Lambert. Mereka ada player yang versatile seperti Ryan Lambert yang mempunyai kualiti ball control yang bagus, mempunyai vision yang bagus serta passing yang bagus. Mereka mempunyai winger yang laju, J. Partiban dan juga Zafri Yahya. Mungkin mereka boleh bermain dengan corak permainan yang lebih terbuka untuk the next game lah, daripada bermain dengan direct football serta long ball atau counter attack ni. Sebab apa? Sebab takut orang kata apa,
takut pasukan lawan boleh baca dengan mudah, bermain dengan low block. So pasukan KL City tak boleh nak melakukan counter attack tersebut. Jadi benda itulah yang saya mengharapkan lah daripada pasukan KL City. Bukan kelemahan ataupun kekurangan, tetapi saya mengharapkan idea ataupun corak pertandingan yang baru ataupun corak menyerang yang baru oleh pasukan KL City, sebab mereka ada kelebihan, mereka ada kemampuan dan juga player-player yang boleh buat kerja tu. Jadi sekiranya mereka bermain dengan lebih terbuka dengan corak permainan yang baru, mungkin game akan menjadi lagi menarik. Itu untuk pasukan KL City. Kita masuk kepada pasukan Sabah pula. Untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini, saya cerita tentang kelemahan dahululah. Kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan ini memang nampaklah. Untuk 20 minit yang pertama pun mereka telah menukar pemain, iaitu Sadir dengan membawa masuk Amri, disebabkan Sadir tak berapa nak bermain dengan baik. Dan daripada situlah kita boleh nampak yang sebenarnya Sabah ada masalah daripada segi attacking midfielder, iaitu mereka tiada orang yang boleh supply bola kepada bahagian hadapan dan tak ada orang yang boleh menjadi konektor yang baik di antara bahagian tengah kepada bahagian penyerang, yang menyebabkan barisan serangan pasukan Sabah ni seakan-akan hilang kreativiti mereka dan mengharapkan lebih kepada bahagian winger untuk melakukan serangan dan buka game dia kepada bahagian serangan. Dan untuk bahagian tengah ni mereka lebih mengharap kepada Pak Tesu dan sebagainya untuk melakukan percubaan jarak jauh sahaja. Jadi mereka memerlukan seorang attacking midfielder yang boleh connect ataupun boleh menyambung dengan sangat baik kepada bahagian serangan untuk menjadikan seorang striker tu lebih efektif. Dan yang kedua, mereka juga masih lagi kekurangan seorang striker yang boleh bertindak dengan sangat cemerlang untuk link up dengan baik dengan corak permainan yang menyerang pasukan Sabah. Sebab apa? Sebab Neto pun kadang-kadang kurang menjadi, dan semalam Amri Yahya dan juga Sadir pun kurang menjadi. Jadi mereka memerlukan seorang striker yang boleh involve dengan mereka punya tactical dan terlibat dengan mereka punya tactical sebagai target man. Dan dalam masa yang sama, striker tersebut boleh menjalankan tugas untuk create space dan juga mencipta peluang kepada teammate-teammate dia yang lain. Jadi boleh saya katakan dua faktor ni yang menyebabkan attacking force pasukan Sabah agak tidak menjadi. Sebab apa? Sebab bahagian kanan kiri Tommy Mawat, bahagian kanan ada Stuart Wilkin, ada Riza Ghazali dan sebagainya. Mereka dah hidup. Bahagian tengah mereka dah hidup. Daripada segi defending ada Pak Tesu, Badrul Bahtiar, Stuart Wilkin, mereka boleh kawal bahagian tengah, boleh buka ke bahagian kanan, bahagian kiri. Tetapi attacking midfielder dan juga striker mereka masih lagi kekurangan untuk pasukan Sabah. Jadi mungkin mereka memerlukan masa untuk cari the best momentum dan juga the best player yang boleh adapt dengan corak permainan tersebut. Maka mereka akan jadi lagi bahayalah. Sebab untuk bahagian kiri, Tommy Mawat dah memang sangat cemerlang. Untuk bahagian kanan, mereka ada Sadil dan juga Rizal yang sangat cemerlang daripada segi bertahan dan juga menyerang. Bahagian belakang, mereka ada Jackson. Mereka ada di bahagian tengah Pak Tesu dan juga Badrul yang boleh bermain sebagai deep playmaker. Jadi mereka memerlukan something yang lebih special di bahagian tengah dan juga bahagian striker untuk memastikan yang mereka ni boleh buat something untuk mencari kemenangan dan juga menjaringkan gol pada perlawanan-perlawanan akan datang. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.